Tiada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan 142 orang. Menurut Siaran Akhbar Kementerian Kesihatan, satu kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh ialah 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatri seramai 691 orang dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020, 4,281 orang. Sementara itu, jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dijalankan sebanyak 215 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020 ialah sebanyak 46,783 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Sambutan Hari Harta Intelek Sedunia atau World IP Day diharap dapat menjadi inspirasi kepada para pemilik harta intelek tempatan Brunei untuk berkembang secara kreatif dan lebih peka mengenai hak mereka dan bagi para pengguna harta intelek agar lebih sedar akan hak harta intelek serta kepentingannya. Perkara tersebut dinyatakan oleh pemangku Peguam Negara, Pejabat Peguam Negara semasa konvensyen bersempena sambutan Hari Harta Intelek Sedunia 2020. Menurut Dayang Haja Zuraini binti Haji Syarbawi, Hari Harta Intelek Sedunia disambut setiap tahun pada 26 April oleh Ahli-Ahli Pertubuhan Harta Intelek Sedunia WIPO. Negara Brunei Darussalam merupakan ahli WIPO semenjak tahun 1995. Tema bagi Hari Harta Intelek Sedunia pada tahun ini adalah berinovasi bagi masa depan yang hijau. Berikutan situasi penularan wabak COVID-19 dan bagi menjaga kesejahteraan orang ramai, Pejabat Harta Intelek Brunei Brulpo dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam hari ini menyambut Hari Harta Intelek Sedunia secara dalam talian menggunakan aplikasi Zoom. 10 orang penceramah turut serta dalam membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pelindungan serta penguatkuasaan hak harta intelek, khususnya tanda-tanda perniagaan, paten dan hak cipta di negara Brunei Darussalam. Brulpo turut melancarkan sistem pendaftaran secara online atau e-filing bagi tanda-tanda perniagaan, paten dan reka bentuk perindustrian. Negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan sebanyak 1,302.8 juta ringgit meningkat sebanyak 0.9% berbanding 1,290.7 juta ringgit pada bulan yang sama tahun 2019. Menurut siaran media Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi, bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan Mei 2020 meningkat 13.9% berbanding bulan April 2020. Jumlah ekspor meningkat sebanyak 20.5% tahun ke tahun kepada 865.2 juta ringgit berbanding 718.1 juta ringgit pada Mei 2019 disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan kimia daripada 20.7 juta ringgit pada Mei 2019 kepada 235.2 juta ringgit pada Mei 2020. Peningkatan ini disumbangkan terutamanya oleh pengeluaran baru produk kimia daripada aktiviti hiliran. Sementara ekspor bahan api galian pada bulan Mei 2020 menunjukkan penurunan selaras dengan penurunan ekspor minyak mentah dan gas cecair asli disebabkan oleh penurunan jumlah isi padu dan purata harga. Pasaran ekspor terbesar bagi negara Brunei Darussalam pada bulan Mei 2020 adalah ke Republik Rakyat China diikuti oleh Jepun dan Singapura. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama diikuti dengan kimia dan pelbagai urus niaga. Manakala jumlah import menurun 23.6% tahun ke tahun kepada 437.6 juta ringgit.
5 komoditi import utama pada bulan ini adalah jentera dan kelengkapan pengangkutan diikuti bahan api galian, kimia, barang keluaran kilang dan makanan. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan merangkumi 58.5% dari jumlah import diikuti oleh import barang modal dan barang penggunaan. Dari segi import, mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Malaysia diikuti Singapura dan Republik Rakyat China. Dari segi barangan perdagangan mengikut mod pengangkutan pada bulan Mei 2020, mod pengangkutan laut mencatatkan jumlah terbesar iaitu sebanyak 1,219.4 juta ringgit. Ini diikuti oleh mod pengangkutan udara sebanyak 66.7 juta ringgit dan pengangkutan darat sebanyak 16.7 juta ringgit. Perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan Mei 2020 boleh didapati melalui laman sesawang www.deps.gov.bn. Sesi dialog bersama orang yang berkelayakan dan tukang pelan yang berdaftar menjadi platform perjumpaan untuk memberikan maklumat proses permohonan kemajuan selain meningkatkan mutu perkhidmatan dengan lebih efisien. Bahan beritanya menyusul sebentar nanti bersama dengan bahan berita lainnya. Kembali selepas ini. Bersua kembali, projek penandaan arah kiblat bagi rumah panjang merupakan salah satu projek untuk memberikan kemudahan kepada saudara-saudara baru yang tinggal di rumah panjang mendapatkan arah kiblat yang tepat untuk mereka mendirikan sembahyang pada setiap waktu. Sehubungan itu, Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan mengukayahkan projek tersebut di kawasan sasaran rumah panjang Kampung Sembiring Lama, Mukim Amu. Hadir yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan penandaan arah kiblat ini, ia juga memberi kemudahan kepada para pengunjung atau pelancong yang berkunjung ke rumah panjang mengetahui arah kiblat jika sekiranya mereka hendak mengerjakan sembahyang di tempat tersebut. Proses permohonan tambahan rumah dan kemajuan lain yang tidak melibatkan parameter perancangan akan diambil alih sepenuhnya oleh Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI bermula pada 1 September 2020. Sebelum ini, proses permohonan tersebut memerlukan kebenaran perancangan terlebih dahulu dari Jabatan Perancang Bandar dan Desa JPBD sebelum proses seterusnya di pihak ABCI. Penyelarasan permohonan tambahan rumah dan kemajuan lain itu antara yang dibincangkan semasa sesi dialog bersama orang berkelayakan atau QP yang terdiri dari arkitek dan jurutera profesional dan tukang pelan yang berdaftar atau RBD yang berdaftar di bawah Lembaga Arkitek, Jurutera Profesional dan Juruukur Bahan Kementerian Pembangunan. Sesi tersebut merupakan langkah proaktif Kementerian Pembangunan untuk memberikan maklumat atau perubahan melibatkan permohonan kemajuan yang diproses di JPBD dan Autoriti Kawalan Bangunan dan ABCI. Sesi antara lain bertujuan memaklumkan perubahan kepada penyelarasan proses serta tata cara bagi menghadapkan permohonan kemajuan bagi cadangan membina sebuah rumah berasingan yang akan bermula berkuat kuasa pada 1 September 2020. Kira-kira 80% permohonan kemajuan di negara ini adalah bagi permohonan membina sebuah rumah. Sasaran awal bagi proses baru ini adalah bagi permohonan membina sebuah rumah satu unit di mana ianya diharapkan akan membukakan banyak peluang untuk memiliki rumah dengan lebih mudah dan cepat di samping memastikan kualiti kemajuan yang berdaya tahan melalui penyediaan infrastruktur yang optimal dan teratur. Hadir Awang Haji Arifin bin Haji Jaya, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan.
434 naskah Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya diwakafkan semasa program infak Jabatan Perkhidmatan Awam kepada Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB. Penyerahan Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya disempurnakan oleh Dr. Nur Farizal bin Osman, pemangku Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, kepada Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku Timbalan Rais Kupu SB. Program seumpama ini diharap akan memberikan manfaat kepada para mahasiswa untuk menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai amalan harian serta rujukan dalam pembelajaran. Inisiatif Strategik Majlis Perniagaan BIM IAKA Negara Brunei Darussalam BDBEBC ialah untuk mempromosikan pembangunan rantau BIM IAKA sebagai platform ekonomi utama ke arah ekonomi halal melalui peneraju pembangunan sektor-sektor swasta. Fokus utamanya ialah menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah hub perdagangan halal antarabangsa yang patuh syariah dan perkhidmatan-perkhidmatan perdagangan serta mempromosi komuniti ekonomi ASEAN sebagai industri dan asas pengeluar bagi pasaran Islam global. BDBEBC petang tadi melancarkan platform e-dagangnya dan The Sertu Wash 3-in-1 iaitu pembersih Islamik dan sabun cecair. Produk-produk tersebut dilancarkan oleh Pengiran Haji Duraman, pengerusi BDBEBC. Dengan pelancaran tersebut, BIM IAKA melakar satu lagi pencapaian penting dengan kejayaan mencapai 6 daripada 9 inisiatif yang ditandatangani melalui perjanjian pakatan strategik semasa Forum Pameran Industri Tertiary BIM IAKA 2019. Terdahulu diadakan penyampaian sijil lantikan kepada ahli majlis baru BDBEBC dan sijil pengiktirafan bagi ketulinan sokongan, usaha dan perkhidmatan kepada negara, penduduk serta BDBEBC. Berita seterusnya, berikutan penyebaran gambar melalui aplikasi media sosial WhatsApp, Facebook dan Instagram mengenai kereta model Tamiya berada di atas jalan raya, Jabatan Pengangkutan Darat JPD dengan kerjasama pasukan polis di Raja Brunei mengesahkan bahawa gambar tersebut adalah tidak benar dan hanyalah dibuat secara photoshopped. Sehubungan itu, JPD mengingatkan mana-mana pihak untuk tidak menyebarkan maklumat atau gambar yang boleh mengelirukan orang ramai, khususnya dalam hal-hal berkaitan dengan penyalahan peraturan dan undang-undang jalan raya. JPD juga mengingatkan bahawa menyebarkan maklumat palsu dan tidak sahih kepada orang awam merupakan satu kesalahan yang boleh didakwa di bawah Undang-Undang Negara Brunei Darussalam mengikut Seksyen 34 Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 yang boleh membawa hukuman penjara sehingga tempoh 3 tahun atau denda RM3,000 jika sabit kesalahan. Bagi sebarang maklumat yang memerlukan penjelasan lanjut, orang ramai bolehlah hadir ke Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Darat Gadong atau menghubungi talian 245-1979 atau 80 atau 82 sambungan 111 atau 2423161 pada waktu bekerja atau email ke info_ltd@jpd.gov.pn. Manakala bagi sebarang aduan berkaitan kesalahan lalu lintas jalan raya, hubungi talian Darussalam 123 atau melalui aplikasi WhatsApp talian Darussalam 83333123 atau melayari laman sesawang talian Darussalam www.123.gov.pn dengan menyertakan gambar mengenai kenderaan terlibat. Merujuk siaran akhbar yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Kementerian Pembangunan mengenai sebuah syarikat yang dikenakan kompaun di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12 bertarikh 12 Ogos 2020 atas kesalahan menumpahkan cecair berbahaya iaitu minyak diesel di kawasan Tanah Lapang. Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa syarikat terbabit adalah syarikat China State Construction Port Engineering Sdn Berhad dan bukan syarikat Hengi Industries Sdn Berhad. Sebahagian lorong di Terowong Kiarong akan ditutup sementara kepada para pengguna jalan raya. Menurut siaran akhbar Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan, penutupan sementara itu akan bermula 18 Ogos hingga 20 Ogos ini pukul 10 malam hingga 4 pagi. Ia adalah bagi memberi laluan projek penggantian lampu di terowong berkenaan.
Justru para pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut dan mematuhi tanda lalu lintas, papan tanda keselamatan serta mematuhi had laju yang dibenarkan demi mengelakkan perkara yang tidak diingini. Sebarang aduan, hubungi talian Darussalam 123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.pn.